Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ibu Timur amat besar hati diberikan peluang untuk turut serta dalam sesi membahas junjung kasih titah Diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, yang bagi saya satu titah yang amat penting dalam memastikan kemakmuran negara, kedaulatan tanah air, kesejahteraan hidup rakyat dan kestabilan hala tuju perkhidmatan Dewan Yang Mulia ini. Junjung terkasih Tuanku dan daulat Tuanku. Tan Sri Speaker, menjadi antara yang lebih awal berucap, sudah pasti semua masih lagi segar-bugar dan malah panas hati tadi. Panas bahasa juga lepas berehat kira-kira 2 bulan lah. Ada yang tak berehat langsung sepanjang 2-3 minggu yang lepas, macam saya lah, sangat sibuk mengesahkan dan menyelesaikan masalah pasir putih, bukan Kelantan punya pasir putih Kai Ipoh yang baru saja terlibat dalam kebakarannya, habis meranapkan hangus terus, rata terus seluruh bangunan pasir putih. Boleh tengok Facebook saya lah kalau nak tahu apa yang telah ditimpa oleh 70 lebih orang peniaga. Namun demikian, saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan tahniah dan syabas kepada Menteri KPKT, Majlis Bandaraya Ipoh yang turun ke tapak kebakaran kurang daripada 12 jam selepas kebakaran yang berlaku dan telah memberi komitmen membina pasar sementara secara segera serta pasar gantinya di tapak asal dalam sekitar 2 tahun di hadapan. Dan tahniah juga kepada Kerajaan Perpaduan yang berjaya menyampaikan bantuan kepada semua peniaga aktif di pasar tersebut dalam kontem RM2,500, RM2,500 dalam masa kurang daripada 48 jam selepas hilangnya stok, hilangnya punca pendapatan, hilangnya tapak perniagaan berdekat-dekat, dan bantuan sejumlah RM200,000 telah disampaikan oleh Kerajaan Persekutuan, oleh Kerajaan Negeri, oleh pejabat daerah, dan syabas tahniah. Inilah namanya Kerajaan Perpaduan yang bukan saja sampaikan bantuan yang tepat tetapi sampaikan bantuan dalam masanya yang juga tepat. Syabas tahniah. Tan Sri Speaker, lepas sidang penggal lepas habis, saya alihkan perhatian kepada permohonan bantuan kewangan khususnya daripada pesakit yang terpaksa pergi ambil rawatan di luar negeri, maksudnya luar Perak lah. Ada yang datang pejabat saya minta duit tambang, minta duit perjalanan untuk dapatkan rawatan di Serdang atau minta rawatan di Hospital Pulau Pinang. Ini kawan-kawan dan pesakit kardiotorasik sebab Ipoh tak ada pusat kardiotorasik. Kuala Selangor tak ada. Orang-orang Ipoh, malah orang-orang seluruh Perak ni, kalau ada yang pesakit yang perlukan rawatan kardiotorasik, terpaksa gagahkan diri ke Pulau Pinang dan Serdang dan IJN lah. Kos pengangkutan, kos masanya, risikonya 2-3 jam, naik bas ke, naik MRT ke. Saya cakap tentang warga tua yang kadang-kadang jejak KL pun tak pernah. Kalau ada yang untung sikit, mungkinlah ada anak-anak yang boleh jaga, yang boleh hantar. Tapi anak-anak pula yang kena hantar tu kena minta cuti. Itu hilang produktiviti. Ini semua kalau bukan kecemasan. Kalau kecemasan macam mana pula? 2 hari lepas, 2 malam lepas saja, satu lagi kes di Hospital Raja Permaisuri Bainun, Hospital General Hospital Ipoh, yang ditimpa komplikasi intervensi kardiologi, yang terpaksa dikejar ke Hospital Pulau Pinang untuk pembedahan sebab tak boleh nak buat pembedahan kat Ipoh. Nasib pesakit itu belum tentu lagi. Ini kes macam ni memang berulang tiap-tiap minggu. Tempat dan infrastruktur sebenarnya dah ada, memang diperuntukkan untuk pusat kardiotorasik semasa perancangan dan pembinaan lagi oleh KKM dan EPU di Hospital Raja Permaisuri Bainun di tingkat 5 di Ipoh. KKM dah buat lawatan tapak dah pun. Cuma progres belum jempu dan temu lagi lah. Bercakap tentang ancaman seperti ini, apa lagi puncanya sebenarnya? Duit tak cukup? Atau kita ada kekurangan pakar pembedahan kardiotorasik ke? Ini dua-dua kemungkinan. Dan kalau itu masalah sebenarnya, kenapa seolah-olah ada sekatan yang
memperlahankan pentauliahan dan pengiktirafan pakar bedah yang belum selesai-selesai. Ini isu yang mendasar ni. Nak jadi pakar bedah kardiotorasik ini, ada dua cara nak dapat pengiktirafan atau pentauliahan. Pertama, latihan berstruktur KKM melalui laluan sejajar atau parallel pathway yang Kuala Selangor ada sebut tadi di hospital dan diuji serta ditauliah Badan Pentaraf Antarabangsa. Cara ini dah buat puluh-puluh tahun dari dulu lagi. Graduan parallel pathway KKM boleh mendapat peluang kerjaya dengan mudah di seluruh dunia, tetapi tak diiktiraf di negara sendiri pula nampaknya pada ketika ini. Kedua, pengiktirafan daripada universiti tempatan melalui program postgraduate. Pihak Majlis Perubatan Malaysia MMC pula macam nak guna Akta Perubatan 1971 yang dipinda 2012 dan berkuat kuasa tahun 2017 pula untuk sekat cara yang pertama tadi, yang parallel pathway yang saya sebut tadi. Kalau itu isunya, maka saya sokong segala usaha KKM untuk memperkasakan semula latihan laluan paralel atau parallel pathway dan membolehkan pendaftaran pakar dalam National Specialist Register NSR untuk graduan paralel secara lancar dengan objektif tangani isu kekurangan pakar bedah kardiotorasik. Dan saya merayulah, saya meminta, malah menggesa supaya perancangan pusat kardiotorasik di tingkat 5 blok baru HRPB Hospital General Hospital Ipoh tu dilaksanakan secara fast track dalam kadar segera untuk kita selesaikan. Orang tak perlu nak gagahkan diri pergi buat pembedahan kat Penang atau Sedang. Ini soal kesihatan yang mumat, soal nyawa hidup orang, hidup mati orang. Jadi saya sokonglah sekiranya sebuah pusat kardiotorasik di Ipoh jadilah cepat-cepatnya. Tuan Sri Yang Speaker, Penggan 20 dan 21 titah diraja amat mustahak dan kepimpinan Kerajaan Perpaduan perlu menerima ucapan tahniah. Ekonomi Malaysia 2024 ni menunjukkan wujudnya ketahanan dan perkembangan dengan kadar inflasi yang sederhana, kadar pengangguran yang stabil, jangkaan demi jangkaan yang memberangsangkan datang daripada pelaburan luar negara. Yang nilai ringgit betul-betul terpeliok sikit lah. Peliok banyak lah sebenarnya. Tapi yang geramnya, ada pihak yang cuba-cuba nak samakan insiden ini dengan krisis kewangan. Antaranya kalau tak silap Rarut pun nak mainkan isu ni. Nak kata dah sama dengan Asian Financial Crisis. Waktu krisis tu, pelaburan tak masuk. Pelaburan yang dah masuk pun dah cabut lari. Orang yang tak ada kerja pula hilang kerja. Apatah lagi nak kerja baru. Ipoh Timur laluan? Boleh? Tak payahlah. Sikit je nak sokong. Tak payah. Nak sokong Ipoh Timur. Nanti buang masa pula ni nak percaya hai. Buang masa sokong. Waktu Asian Financial Crisis tu, dia sama dengan orang dah masuk ICU, dah pasang ventilator. Tak sedar lagi. Satgi mungkin nak jumpa pencipta dah. Sekarang ni sebenarnya walaupun dia serius, walaupun terkurung kat rumah, dia hanya demam. Demam bagi obat, bagi dia rehat sikit, bagi kita buat intervensi yang betul, boleh diselesaikan. Ini orang Melayu kata jauh panggang dari api, apa samanya. Jadi janganlah main sentimen kata ni sekarang ni lah, ni sama seperti Asian Financial Crisis. Bacalah sikit koma. Tan Sri Speaker, saya mengaku kemerosotan nilai ringgit yang kita tengah saksikan ni merisaukan. Tak ada orang kata tak risau, tak ada orang kata benda ni bukan benda. Cakap tentang nilai ringgit ni, ada usaha yang berada dalam tak cukup masa bro. Tak boleh ya? Bagi teman sesel dulu. Sama-sama Kerajaan Perpaduan pun tak bagi. Okeylah bagi dua ayat. Sebab tadi tak cukup masa tadi Ipoh Timur cakap, Larut sebut semalam, saya hampir percaya dengan Larut. Sebab dia kata pelaburan yang masuk 329 bilion tu, dia kata tak betul, macam tipu. Jadi saya macam dah percaya. Teman macam percaya apa yang Larut sebut tadi tu. Jadi nak minta sedikit pandangan daripada Ipoh Timur. Terima kasih. Baik Mika, jangan dengar lah Larut. Dengar lah teman. Cerita teman betul. Cerita teman ni berdasarkan apa yang Bank Negara bagi, apa yang kerajaan bagi, apa yang dia mencakap tu. Tak naklah kata tipu, tapi tak betul je lah. Tak betul. Dengarlah teman. Boleh? Boleh. Baik, Cor. Yang pasal kemerosotan nilai ringgit yang kita tengah saksikan ni, memang adanya usaha yang berada dalam kawalan kita.
Induknya, dasarnya, kita perlu meningkatkan permintaan ringgit. We need to create demand dengan izin, create demand for the ringgit. Keyakinan umum kepada kerajaan perpaduan boleh serba sedikit memengaruhi nilai mata wang. Kestabilan politik, polisi yang lebih telus, komunikasi yang efektif, semuanya boleh bina keyakinan kembali terhadap ringgit kita yang tercinta. Pada kemuncak pandemik, di mana disrupsi atau kegugatan dramatik melanggar order ekonomi yang lama, Indonesia gubal Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law 2020. Korea buat Korean New Deal. Pula Vietnam buat transformasi digital negara tahun 2021 yang menyiapniagakan ekonomi mereka untuk memulihkan, demi masuk pemulihan nanti dan menjajakan semula dengan jajaran ekonomi yang baru. 2020, 2021, 2022, kerajaan semasa buat apa tak? Ada? Krik. Malaysia tak apa. Kerajaan perpaduan, sebaik kita masuk jadi kerajaan, walaupun hanya dapat mula pada hujung 2022, masuk 2023, kami dah putuskan dan akan laksanakan rasionalisasi subsidi, reformasi institusi itu. Kami dah luluskan Akta Tanggungjawab Fiskal Reformasi. Itu reformasi institusi. Kita ada NETR, kita ada NIMP, mencetus kebangkitan ekonomi hijau, pengindustrian berimpak bernilai dan pertumbuhan tinggi. Kerajaan perpaduan udahlah sedang dan akan terus buat kerja yang negara perlukan. Kita perlu jujur. Yang tak baik kita tegur dan kita buat. Apa yang kau mau buat waktu tu? Waktu jadi kerajaan, NETA ada buat ke? NIMP ada buat ke? Rasionalisasi subsidi ada buat ke? Waktu tu tak ada. Tapi tak apa, kita buat. Dan kita dah buat. Untuk meningkatkan penggunaan mata wang kita dan permintaan mata wang kita, saya cadangkan supaya kita mewajibkan supaya gaji pekerja-pekerja asing didepositkan ke akaun di Malaysia. Faktanya 27% daripada penerima gaji separuh di sini, separuh di tanah air mereka. Ni gaji expat, foreign expat. 31% pula terima semua gaji seluruhannya dalam mata wang mereka sendiri. Ini kalau kita boleh selesaikan atau sebagai satu intervensi untuk pelaburan yang baru, dapat merangsang ekonomi tempatan, stabilkan ringgit. Tapi kena teliti lebih lah, secara lebih mendalam teliti, sebab dia mungkin akan ditafsir salah pula oleh belah sana, kata ini nanti menjadi faktor penolak untuk pelaburan apa semua. Tapi ada caranya untuk kita buat. Okay, Puan Timur, landing please. Landing, okey. Saya secara 7 cadangan lah untuk menahan kemeruduman Malaysian ringgit. Dasar fiskal yang merangsang ekonomi, 1. 2, meningkatkan keyakinan awam melalui komunikasi kerajaan yang lebih baik, kuat dan memberangsangkan. 3, bayaran ekspat pekerja asing bergaji tinggi ke dalam akaun Malaysia walaupun boleh dalam denomination dia punya home currency. 4, mendorong dan memperkasakan platform e-bayaran tempatan untuk pelancong. 5, mempromosikan dan memperbanyakkan kemasukan pelajar asing yang layak dan mengekalkan bakat tempatan di peringkat pendidikan tinggi dan pasca ijazah. 6, intervensi di pasaran. Ini sensitif sikit lah. Intervensi di pasaran pertukaran asing dengan preteks wujudkan garis merah atau red line. Dan 7, dana penstabilan mata wang memanfaatkan deposit MM2H yang saya pasti akan diumumkan oleh kerajaan. Okay. Dan akhir kalam, tadi dengarnya ada kawan-kawan kata kerajaan perpaduan ni naklah sangat, inginkan sangat, harapkan sangat sokongan daripada ahli-ahli yang sampai ada yang nak tuduh kata kita ni korup, tuduh Tambun ni korup. Saya nak jawab dengan satu serangkap peribahasa je lah. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Koma kata koma tak hendak, kami ni pastinya tak ingin koma datang ke sini. Sekian, terima kasih. Patut mohon mencadang dan junjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia pada Kesri Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Saya jemput Yang Berhormat Bacok.